Salam sejahtera, anda menonton cerita di Surat Berita, dan pastinya cerita untuk hari ini tertumpu ke Parlimen atau Dewan Rakyat, yang mana ada satu sidang mesyuarat khas berkaitan dengan banjir yang bermula sejak pagi tadi sehinggalah difahamkan masih lagi berlangsung pada ketika ini. Tetapi antara yang diberi tumpuan khususnya di platform astroaudio.com, kalau boleh saya tunjukkan di iPad saya pada ketika ini antaranya yang diungkapkan ataupun yang dikongsikan oleh Perdana Menteri, iaitu berkaitan dengan 3 cabaran utama yang perlu ditambah baik segera bagi pengurusan bencana, yang mana kerajaan mengenapasi 3 cabaran utama yang perlu diberi perhatian untuk diperbaiki dan ditambah baik dengan segera bagi pengurusan bencana negara. Dan itu perkara yang dinyatakan sendiri ataupun yang diperakui sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana mengatakan ini termasuklah pemahaman terhadap arahan Majlis Keselamatan nombor 20 yang disifatkan masih terdapat kelemahan dalam kalangan agensi-agensi berkaitan di peringkat pusat dan juga di peringkat negeri, daerah, badan berkanun serta swasta. Selain itu, Perdana Menteri juga berkata wujud kelemahan perintah dan kawalan termasuk ketiadaan agensi pengurusan bencana negara (NADMA) di negeri dan juga daerah. Ini menyukarkan koordinasi secara terus dengan agensi-agensi di lapangan. Dan kata Perdana Menteri lagi, kerjasama rapat pelbagai pihak seperti kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan penting dalam memastikan keberkesanan pengurusan bencana negara pada tahap yang optimum. Dan satu lagi perkara yang dikongsikan oleh Perdana Menteri iaitu berkaitan dengan perlu ditambah baik, iaitu melihat kepada aspek ataupun pengurusan kelemahan pengurusan maklumat dalam pengurusan bencana. Dan kata Perdana Menteri, pada masa ini pengurusan bencana negara masih mengamalkan kaedah pengumpulan maklumat secara konvensional dan tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Dan situasi ini sebenarnya menyebabkan proses penyediaan laporan, penganalisaan, pembuatan keputusan dan juga pengurusan data yang mempunyai kelemahan yang ketara. Jadi untuk itu, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Profesor Insinyur Teknologi Dr. Muhammad Fadil Maddin. Prof adalah pengarah Pejabat Pelestarian Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah tentu Prof mengikuti rapat tentang apa yang diberi tumpuan untuk hari ini, iaitu sidang ataupun mesyuarat khas di Parlimen khususnya terkait dengan musibah banjir baru-baru ini. Mungkin secara keseluruhannya, seperti apa yang diperakui oleh Perdana Menteri sendiri, ada 3 cabaran utama yang saya sendiri pun telah kongsikan kepada Prof. Ini adalah iktibar-iktibar yang kita terlepas pandang, tetapi dalam menuju ke hari-hari kehadapan dan juga sebagai persiapsiagaan untuk menghadapi apa saja bencana ini bukan sahaja banjir ya Prof. Mungkin apa yang perlu ditambah baik daripada apa yang dikongsikan oleh Perdana Menteri pada pagi tadi? Ya, terima kasih Cik Wazi. Sebenarnya saya juga telah melihat beberapa segmen yang telah dibentangkan di Parlimen pada hari ini, dan saya dapati bahawa banyak aspek perubahan yang perlu ditambah baiklah, terutamanya melibatkan kepada whole society, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menekankan berkenaan dengan penambahbaikan dari segi pusat koordinasi dan juga kumpulan yang mana terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam membuat dari segi bantuan dan mitigasi berkaitan dengan bencana. Di mana saya boleh lihat di sini, kita di Malaysia seharusnya dan terdapat mungkin kita kena kenal pasti apakah bentuk keupayaan pusat bantuan bencana yang boleh dilakukan dan ditambah baik di peringkat negeri ataupun daerah. Kerana saya dimaklumkan ada beberapa negeri ataupun daerah masih lagi memerlukan sokongan teknikal dan penambahbaikan di peringkat pengurusan. Jadi saya rasa dari segi konsep untuk kita membuat penambahbaikan dari segi nombor 20 yang disebut oleh Yang Berbahagia Perdana Menteri memang sangat kena pada masanya. Dan yang kedua, kita kena lihat juga dari segi perubahan penyediaan dari segi keperluan latihan bencana. Terutama yang ini mungkin penekanan yang perlu ditambah baik bagi petugas-petugas di peringkat daerah ataupun negeri, yang mana ia melibatkan kepada perancangan di peringkat pusat dan juga kepada kerajaan negeri. Kerana ianya perlu diluaskan kepada bentuk sukarelawan, institusi yang berdaftar di bawah program bencana.
Mhm. Prof, kalau diikutkan, kalau boleh saya bacakan sedikit apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri, yang mana Perdana Menteri ada mengatakan bencana bukan sahaja daripada aspek kerosakan yang dibawa, tetapi juga daripada sudut positif di mana ianya adalah peluang untuk kita belajar, peluang untuk kita mengambil pengajaran dan juga peluang untuk kita mengambil iktibar agar kita lebih bersedia dan juga berdaya tahan terhadap bencana pada masa hadapan. Tadi Prof ada menyebut tentang perlunya pendekatan whole of society approach itu. Dalam aspek melihat kepada langkah penyelesaian jangka panjang, Perdana Menteri juga turut menyatakan tentang perlunya untuk melihat kepada aspek pengurangan risiko bencana, disaster risk reduction DDRR tu. Mungkin boleh diberi sedikit pandangan berkaitan dengan pengurangan risiko bencana yang disebutkan oleh Perdana Menteri pada awal pagi tadi. Ya, okey. Sebenarnya program yang dilaksanakan di bawah DRR ni sebenarnya melibatkan kepada bagaimana satu bentuk pengurusan terbaik ataupun best management, yang mana sebenarnya di Malaysia kita sudah ada satu kerangka yang diadaptasi daripada kerangka kerja Sendai, iaitu di negara Jepun, di mana di Malaysia telah membuat satu persefahaman antarabangsa berkenaan dengan garis panduan amalan pengurusan bencana dengan memberi penekanan kepada program-program mitigasi berbanding hanya dalam usaha untuk kita hanya menyelamat dan membuat rehabilitasi. Jadi dalam konsep kerangka kerja ini, sepatutnya pengurusan bencana yang kita nak tekankan kepada mana-mana institusi yang berkaitan dengan program banjir tadi ataupun bencana, ia perlu dimasukkan sebagai langkah kawalan ataupun langkah awalan. Selain daripada itu, sebenarnya dalam pengurusan dalam bentuk jangka masa panjang, kita kena masukkan ada satu program yang dinamakan sebagai program pasca bencana. Kerana program pasca bencana ini perlulah dilihat dalam bentuk satu kerangka yang lebih besar dan berstruktur serta mempunyai koordinasi dalam bentuk garis panduan. Contohnya seperti mana bagaimana SOP berkenaan dengan pembersihan sampah, kerosakan harta benda dan agensi mana yang terlibat dalam pengurusan pasca bencana. Jadi ada kedua-dua dari segi amalan pengurusan ini akan membantu langkah daripada untuk membuat mitigasi berbanding hanya dalam proses untuk kita menyelamatkan kerosakan sahaja. Prof, melihat kepada iktibar banjir, musibah banjir 2021, mungkin Prof boleh kongsikan sedikit pandangan apa pentingnya untuk melihat kepada investment ataupun pelaburan pembangunan, melihat kepada sudut sustainability ataupun kelestarian. Saya tahu ini adalah bidang kepakaran Prof, dan juga bagaimana Prof melihat kepada pentingnya untuk pelaburan ataupun investment dalam sudut teknologi. Yang pertamanya untuk mengurangkan risiko bencana dan keduanya melihat kepada pengurusan bencana dan juga amaran risiko serta investment ataupun pelaburan teknologi melihat kepada penyampaian maklumat bencana itu sendiri. Saya setuju. Pelaburan yang dimasukkan di sini adalah bersifat ringgit ataupun pelaburan dalam bentuk wang ringgit. Cuma di sini kita kena melihat juga pelaburan dalam bentuk aspek yang teknologi, di mana aspek teknologi yang dimasukkan di sini adalah dipanggil sebagai hardware dan software. Hardware bermakna contohnya kita perlu ada satu teknologi seperti mana kita ada teknologi satelit, di mana teknologi satelit ini dalam aspek pengurusan bencana termasuk komunikasi, pencerapan bumi, navigasi dan juga untuk dari segi search and rescue. Cuma untuk dari segi software yang saya sebutkan tadilah dari segi latihan bantuan bencana perlu juga dibuat pelaburan di peringkat kerajaan tempatan sebenarnya, iaitu di daerah, di mana mereka perlu mengenal pasti siapakah ataupun lokaliti mana yang perlu ataupun yang diberi akses dari segi untuk menambah baik dari segi keperluan bencana ataupun misi menyelamat serta menguruskan bencana. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi saya lihat tadi dalam ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri, beliau menyebut juga di sini bagaimana kerajaan telah membelanjakan berjuta ringgit dalam bentuk beberapa tahun yang sebelum ini dan juga semasa bencana yang baru-baru ini berlaku. Jadi saya nampak di sini ada dari segi perubahan ataupun peningkatan yang perlu ditambah baik, utamanya melibatkan kepada yang dipanggil sebagai ramalan dan amaran awal dalam koordinasi untuk bencana. Saya dapati sistem ini telah ada di peringkat awal dan telah pun dimulakan seawal tahun 2015 kemarin. Cuma mungkin dari segi bagaimana menambah baik sistem aplikasi dan tambahan kepada keperluan teknikal ini, mungkin dia adalah secara berfasa kerana kita perlu melihat kepada pemantauan di pusat
dan juga pusat kawalan yang dipanggil sebagai pusat serentak. So pusat serentak ini mestilah kita aktifkan dari segi koordinasi dia untuk kita dapatkan maklumat lebih awal. Contohnya 2 hari lebih awal sebelum berlakunya apa-apa bencana, kerana pusat kawalan ini juga berinteraksi dengan Met Malaysia dan juga Geospatial. Sebagai contohnya membuat image berkaitan dengan zon yang akan berlaku bencana. Jadi saya rasa dari segi bentuk pelaburan, Malaysia sebenarnya tidak tertinggal dalam bentuk pelaburan jangka masa pendek dalam bentuk wang ringgit, tetapi perlu ditambah baik dari segi keperluan software tadi ataupun agensi yang akan melaksanakan tindakan awal ini. Prof, kalau diikutkan daripada apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri melihat kepada cabaran ketiga mengambil iktibar musibah banjir 2021 yang mana melihat kepada kelemahan pengurusan maklumat dan juga pengurusan bencana. Saya ingat lagi hari-hari awal ketika berlakunya musibah banjir, ada beberapa netizen yang begitu sinis dan juga yang mengatakan kenapa maklumat ataupun pemaklumat informasi berkaitan dengan banjir ini terlalu sukar untuk disampaikan kepada rakyat, sedangkan kalau ada perkara-perkara lain begitu pantas ya. Mungkin pada waktu ini melihat kepada bagaimana pengurusan maklumat itu boleh ditambah baik supaya maklumat lebih pantas dan juga tepat daripada agensi-agensi yang terlibat dapat disampaikan dan juga dapat pemahaman yang lebih baik kepada kalangan rakyat secara keseluruhannya, Prof. Okey, kalau kita melihat dari segi bentuk komunikasi, di sini adalah dari segi yang dikatakan sebagai komunikasi yang lebih efektif semasa kita membuat amaran dan juga memberikan maklumat kepada orang awam. Cuma di beberapa negara maju, mereka sebenarnya telah pun melaksanakan secara efektif dari segi komunikasi tadi, melibatkan kepada beberapa teknologi yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, teknologi satelit dan juga frekuensi radio, di mana mereka boleh akses terus kepada pengguna dan pengguna terus dapat maklumat tersebut sekurang-kurangnya sehari lebih awal. Jadi di sini yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan, di mana di Malaysia kita sepatutnya perlu ada satu komunikasi untuk memberikan info kepada pengguna ataupun orang awam dalam bentuk bertahap. Saya difahamkan bahawa pusat bencana dan juga beberapa koordinasi di beberapa agensi tertentu, mereka mempunyai tahap 1, 2 dan 3. Koordinasi tahap 1, 2 dan 3 ini adalah merujuk kepada bagaimana tahap bencana itu berlaku. Jadi apabila kita letakkan dari segi tahap pertama, mungkin koordinasinya adalah mungkin di peringkat negeri ataupun daerah sahaja. Jadi pada waktu ini kita perlu letakkan siapakah yang akan menentukan dari segi bentuk agihan, penyelamatan, bantuan yang akan dilaksanakan. Jadi saya nampak di sini persediaan ke arah untuk kita melaksanakan bertahap ini adalah lebih penting. Itu yang pertama yang saya lihatlah. Yang kedua adalah dari segi bagaimana ianya akan digunakan langkah-langkah persediaan. Maknanya kita sudah ada jangka masa yang lebih panjang, contohnya 3 bulan lebih awal, untuk kita ambil di mana zoning ataupun kawasan yang akan berisiko berlakunya banjir dalam kes ini. Dan juga kita kena lihat bukan hanya banjir, tapi juga keadaan-keadaan yang lain.